Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak Madam cakap ni? Dengar tak? Dengar tak Umi? Dengar Madam. Okay. Alright, so kita start dengan umul kita Al-Fatihah. Okay, kenapa sikit lagi ni? Mana lagi ni? Okay, tak apa. Kita tunggu 1 minit lagi. Kawan-kawan awak ni ada yang nak masuk sini ni. Okay, sementara tunggu tu tahniah lah sebab berjaya datang hari ni. Okay, so hari ni kita nak fokus kepada set 2 So Madam harap semua orang dah buat lah set 2. Macam mana nak present ni? Sekejap, lupa lah. Share screen. Okay. Alright. Ya. Cucu kata saya cicit tadi ibu kata nak buat dulu. Okay, nanti dia buat. Okay. Dia nak cacat Alright, so kita pergi kepada set 2. So ini set 2 ni adalah untuk minggu ke-18. Okay, so tinggal lagi berapa hari exam? So tinggal lagi 14 hari. 14 hari lagi je nak exam. So make sure awak target lah. Tolong dah start lah merancang mana yang awak nak jawab, mana yang awak nak kena dapat full. Okay, so kita tengok dekat sini nanti dalam exam awak paper ni 2 jam tau. So ini adalah pembahagian markah. So sepatutnya tolong target. Kalau awak dah ada markah PB, let's say markah PB awak dapat penuh 60/60. So awak hanya perlu target 4. Tak adalah kalau awak target 40 awak dapat 100 lah. So dia per 40. Total awak ni adalah 100. 100/100. So kita target nak 80 je. So maknanya awak hanya perlu 20 je. 60 tambah 20 so dapat 80. So sebenarnya dalam PSPM graf dia graf belt. So maksudnya mungkin 70 lebih tu dah A. So target lah nak 20%. Bukan 20 markah, 20%. So 20% daripada 80 ni awak perlu target 40 markah ke atas. Maksudnya macam contohnya ambil target lah 23, target 2, target 10, target 13. So jadikan dia mesti 40 markah ke atas. Itu you punya target. Okay, so kita teruslah tanpa buang masa, kita tengok ni. Okay, list formula ni kena tahulah list constant ni. Yang awak hanya pakai nanti hanyalah semua ni banyak SEM 2. Awak dengar kan saya cakap kan? Saya tahu ni. Dengar kan? Okay, dengar Okay, so yang awak pakai hanyalah R ni. Lepas tu NA. Boltzmann ni pun ada, Boltzmann. Saya highlight lah. You pakai R, number Avogadro, Boltzmann. Lepas tu gravity 9.81, 1 ATM. Itu je. Yang Coulomb ni tak ada jangan nak pandai-pandai pakai Coulomb ni. Coulomb ni tak wujud. Coulomb ni untuk semester 2. So sikit je yang awak pakai untuk SEM ni. Okey, yang lain ni tolonglah kena tahulah topik mana daripada mana. Awak tak ada topik 1 tak ada. Tak ada list formula. Topik 1 kena hafal yang ML. Saya hafal NATO. ML Mobile Legend NATO. So ini untuk apa hafal lah. M untuk mass, L untuk length, N untuk apa number of substance, amount, mole, A adalah current, T temperature, theta adalah degree. Okay, so dia sampai ni. Ini topik 2. And then so ini so tengoklah nanti buat. Maksudnya hafal. Ini adalah kita panggil nyawa. Kenapa nyawa dia je lah ikut awak nanti masa exam nanti. Okay, saya terus masuklah. So setiap kali nak buat jangan buka nota, tengok list formula saja. Okay, kita tengok soalan pertama.
Given the equation of linear motion is v squared equals to u plus 2as, where v is final velocity, u is initial velocity, and then dia, sekejap saya ambil. Okay. And then dia bagi tahu verify the homogeneity. So maksudnya kita kena tahu dia punya. Kalau nampak je perkataan homogeneity, maksudnya you kena tahu left hand side, right hand side. So 2 markah janganlah pening sangat, buat apa yang 2 markah saja. Okay, terus tulis. Once you masuk je soalan, okay, label 1A. Okay, buat 1A, lepas tu tulislah. Terus buat bracket. V squared equals to U, tak ada squared, tambah tu tak ada terus sama dengan 2 apa benda ni, dia tulis pun aku ya 2 sebab ada yang apa masuk bukan ikut Kemenes MOE ni. Okey. So terus buat bracket. Tak payah nak salin soalan. Tak ada markah pun buat salin soalan. Terus tulis bracket. Nampak je soalan pertama, homogeneity, dimension, buat bracket. Okay, so labelkanlah ini adalah left hand side, ini right hand side, ini right hand side. Okay, kita buat left hand side dululah. So left hand side dia akan jadi V squared. Sama dengan awak tahu tadi kan? Kan saya cakap tadi, ingat hafal ML NATO. Mobile Legend NATO. Mobile Legend NATO. Okay, so V ni adalah MS-1. So MS adalah LT-1. Lepas tu baru boleh buat bracket square. Ada beza tau bracket petak dengan bracket ni. Bracket petak selagi dia tak jadi ML NATO ni, dia kena bracket petak. Kalau once dia dah masuk, dia ada L, ada L, ada T. So dia bukanlah lagi di alam nak pergi dimension, memang dia dah dimension. So maksudnya you boleh buat bracket bulat ni lah. So you akan dapat yang ini L squared T negative 2. Okay, next kita buat untuk right hand side pula. Right hand side ada 2 U. So U akan jadi LT negative 1 only. And then another one 2 AS. So madam 2 ni tak ada dalam NATO ni. Ya, tak ada dalam ML NATO ni, tak ada. So anything that numbers 1/2 ke 3/4 ke kuasa 5 ke apa ke yang bukan ML NATO ni, so dia adalah 1. Dia dimensionless lah 1. A adalah LT negative 2. Saya buat cepatlah sebab saya bagi saya patutnya awak dah tahu dah formula-formula untuk ni. S displacement, so dia jadi L. So nampak ya bracket. Once saya dah dapat ML NATO ni, bracket saya semua bracket bulat. Bukan bracket petak. Okay, dia akan jadi L2 T negative 2. Okay, so dari situ kita tengok this one and this one. So tak sama. So apa yang kita kena buat? So kita akan jadi left hand side tak sama dengan right hand side lah. So dia not homogeneity. Kena jawab soalan tu nak homogeneity ke tak homogeneity. So awak jawab not homogeneity. Kenapa Nurin tu angkat tangan? Nurin, kenapa awak ada soalan ke nak tanya? Tangan pula si Nurin. Okey. Boleh tak? Boleh Saya kena mumi je lah. Okey. Alright, kita masuk kepada soalan kedua. The bullet shot a gun with a speed 345 ms negative 1 toward a piece of box 5.5 cm thick and emerge with the speed 260 ms negative 1. Calculate deceleration. Okay, so kalau kita tengok soalan ni, dia cerita pasal a bullet. So ada bullet, dia nak kita shot je dalam a box. Emerge with a speed, so dia keluar lah, maksudnya dia datang. Okay, kalau kita macam gun, kalau you tembak, dia akan jalan secara constant speed sampai dia langgar benda tu. So maksudnya dia masuk dalam box tu dengan velocity 345. Dia masuk dengan 345 and dia keluar 260. Maksudnya dia mengalami deceleration. So your answer here kena A, kena nilai negatif lah.
because dia makin berkurang. So kalau you tengok nilai dia makin berkurang. Okay, so ini adalah case linear motion. Kenapa saya cakap linear motion? Sebab dia hanya pergerakan dalam paksi X sahaja. So dia bukan projectile. Projectile dia ada X, Y. So itu beza dia. Linear motion ni macam Pak Hassan langgar, Skuga langgar Pak Hassan, lembu ada kat tengah jalan. Itu semua adalah linear motion. So you akan pakai formula 3 tu lah, Wu'at, Wuzaz, Sutat. So 3 formula tu tak hafal, you tengok depan pun boleh. So kita buatlah Wu'at, Wuzaz, Sutat. Okay, mana satu formula saya nak pakai? Saya nak A. Okay, formula ni dia nak acceleration. So semua ada A, ada A, ada A. Okay, apa information yang saya ada? Saya ada U, saya ada V. So UV, tapi saya tak ada time. So saya tak boleh pakai ni. So saya ada V, saya ada U, yes, saya ada S. Saya akan pakai Wuzaz. Kenapa saya akan pakai Wuzaz? Sebab dia kata bagi tahu thickness of the box. So itu adalah kedalaman box tu. So itulah displacement dia. So kalau you ada box, ni box. Ini thickness ni dia cakap pasal ketebalan tu sebenarnya 5.5 cm. So change everything in SI unit ya. So this is become your S lah. Sebab kita hanya main kat komponen X saja. Sebenarnya ini semua adalah komponen X. Yang U masuk tadi berapa tadi? 345. Yang U V keluar adalah 260. So kita pakai Wuzaz. So V squared 260 squared, U adalah 345 squared tambah 2. A acceleration nak cari. So kita akan cari nilai S. Kejap ya, saya letak S. SU adalah 5.5 times 10 negative 2. Okey, keluarkanlah calculator magic. Saya haraplah kan awak tolonglah useful you're using calculator. Ini banyak kali dah, kalau budak saya ni banyak kali saya cakap. Tolong guna calculator ni. Saya panggil ni calculator magic. 260 squared sama dengan 345 squared. Alamak, satu kali squared. Tambah 2 darab unknown. Darab 5.5 kuasa negatif 2. So betul tak? 260354. Okay, betul. So tekan shift calculate. So I will get my answer. So my A will become, so 1, 2, 3. So it's become 0, negative 0.468. Okay, kalau you punya jawapan start dengan 0, biarkan jawapan you dengan 3 angka bererti. 3 significant figure. Sebenarnya jawapan kena 3 angka bererti. 3 significant figure. So this is your answer lah, 0.468 unit MS negative 2. So kalau nak letak jawapan dalam bentuk 4 negatif 4.6 ni pun lagi bagus. Itu lagi bagus lah, itu memang significant. Memang banyak sikit lah, lagi banyak you nombor, jangan banyak sangat lah. Maksud saya kalau awak letak dalam bentuk power tu sebenarnya baguslah, itu kita panggil di engineering mode. Okay, dah settle. Okay, setiap kali dah settle jawab tanda. Okay, 1A settle. 2A1 settle. Supaya awak tidak miss you punya soalan. Sebab saya pernah jumpa orang yang tertinggal soalan ni. Lepas tu menangis. Semua tak terlupa, tertinggal lah apalah. Okay. Satu lagi nasihat saya, satu page nanti buat satu soalan je. Contohnya page pertama, katakanlah soalan pertama tadi pendek je. Madam saya buat sini-sini, dah. Pergi muka surat seterusnya. Muka surat belakang lah, bukan muka surat yang ni, muka surat belakang. So buat ni nombor 1, nombor 2. So katakan nombor 2 tu panjang-panjang sampai belakang pun buat ni, oh ada banyak lagi lebih. Tak apa, buat dekat muka surat lain. Jangan nak kedekut sangat. Ini sebab exam kalau boleh jangan, sebab you nanti yang menanda you adalah human. So takut dia salah kira. Kalau boleh biar satu page ni hanya satu soalan saja. Jangan nak jimat kertas. Tak perlu jimat kertas masa exam. Nanti tak cukup angkat tangan. Orang akan bagi je awak kertas. Tak adanya dia tak bagi awak kertas. Angkat je tangan, ambil kertas, lepas tu ikat. Jangan tak ikat lah pula. Okay, nombor 2, dia minta time taken to get through the box. So they ask you to find T. So tengok balik formula Wu'at, Sutaz, Wuzaz ni, saya nak guna yang mana? So katakanlah saya nak guna yang nombor 1. So nombor 1, satu lagi tolong label soalan
Bukan label soalan, tulis 2A2. Bagus. Buat macam tu. Senang lah examiner. Examiner awak tu manusia. Senang dia nak tengok apa yang awak jawab tu. Okay, saya nak guna VUI. V tadi 260. U tadi 345. A tadi dah ingat 0. Berapa tadi? 468 468 kan saya buat tadi. Okey. So saya nak cari time. Okey, dia nak time apa? Time to the box tu lah tu. Okey, so saya nak cari time. So saya guna 260 sama dengan 345 tambah buka bracket negatif 0.468 darab unknown. So shift calculate. So jawapan saya time adalah 181.62 saat. So itu jawapan saya. Saya pun tak tahu lah jawapan saya ni betul ke tak betul. Tengok jawapan. Saya tak hafal jawapan. Saya hafal jawapan dah lama dah. Dia jadi lagi kecil. Apa yang saya salah tadi? Kosong point ni betul tak 0.468 ni? Oh, kuasa 3. Kuasa 3. Salah saya buat tu tadi tu. Itu kuasa 3. So maksudnya yang ni adalah kuasa 3. Salah sini. So sini adalah 4. Langkah kali 4, 67.5 darab 10 kuasa 3. Besar. Okey. Saya salah alihkan benda tu. So yang ini dia akan bertukar jadi 467.5 kuasa 3. So jawapan dia akan jadi 1260 ni betul, ni kuasa 3. Dia punya jawapan adalah negatif 4 kot rasanya tadi. Betul lah. Negatif 4 tu betul. Sebab dia terbalikkan kat situ. So ini jawapan dia adalah ni. So 6182 darab 10 negatif 6 second. So soalan nombor 21A tadi tu saya salah tulis 2A1 tadi kalkulator ni betul. 260 square 345 square tambah 2 darab A, nak cari A, kita guna 2AS kan. So darab S awak adalah 5.5 darab 10 negatif 2. So jawapan dia adalah A awak adalah negatif 467.5 darab 10 kuasa 3. MS negatif 2. So nak selamat tak payahlah orang nak tukar-tukar tu. Biar je lah dia dalam dia dalam power yang banyak. So memang laju lah, memang betul pun dia akan decelerate dengan sangat laju. Okey, boleh. Kira betul tadi. Tekan kaki nak transfer ni. Kau follow je lah. Tak payahlah orang nak tukar-tukar. Follow je kat calculator tu. Okey, dah habis soalan nombor 2. Okey, nombor 2 ni banyak tau markah dia. So nombor 2 ni kalau boleh dapatkanlah full mark. Okey, soalan nombor 2, a cannon is positioned at the cliff. So kita ada cliff, ada cannon. Okey, lepas tu dia kata height dia. So height cannon ni adalah SY dia adalah 60. Tapi saya tak tahu lagi lah nak letak negatif ke positif. Dan dia kata tadi angle. So dia ada bagi angle 35 degree, 43. So sebelah ni. Ini adalah 53 degree from horizontal at initial speed. So dia bagi U adalah 25. Okay, and then dia bagi tahu dia hit the ground. So dia hit the ground. Time dia ni adalah 6.08 second. Okay, baca balik soalan. A cannon is positioned at 60, betul. Okay, dia kata high and then the cannon shot at angle 45 and then 25, betul. Okay, so alright. So saya nak tanya awak, SY saja ni kena positif atau negatif?
So kalau awak tengok dekat sini, kena ingat macam mana nak tahu dia positif atau negatif. Cari initial height. So ini initial height. Maksudnya ini adalah garis height asal dia. Maksudnya siapa-siapa yang duduk height ini adalah height initial. Okey, apa-apa yang height initial, bila dia kembali balik kepada height initial, maksudnya SY dekat sini adalah 0. Kenapa SY dekat situ adalah 0? Sebab katakanlah dia naik 10, dia akan turun negatif 10. S, ingat tak? S ni displacement. Displacement, we are talking about displacement adalah vector quantity. So kena ambil dia punya direction. So that's why kalau SY dalam kes ni 10 tambah negatif 10 dapatlah kosong. So ingat, apa-apa yang back to original height akan jadi 0. Yang ini dia pergi further away. Maksudnya dia pergi ke dalam lagi. So that's why your SY akan jadi apa? Negatif. So SYU negatif because dia pergi beyond daripada ni. Okey, kita buat contoh lagi. Contohnya awak buat ini ada satu lagi naik atas satu lagi. So ini dia naik atas macam ni. Katalah jarak antara yang ini adalah 8. So SY saja positif ke negatif? Okey, senang je. Okey, awak tarik. Ini initial kan? So garis. Okey, initial. Dia kembali tak balik pada initial ni? Tak. Once selagi dia tak kembali ke initial asal height tu, dia akan jadi positif. So dia akan jadi positif lah. Dia tidak kembali. Okey, bila masa dia jadi negatif? Okey, kalau ni dia pergi ke bawah. Okay, katakanlah yang ini panjang dia 5. Yang ini panjang dia 3. So maksudnya beza antara ni dengan ni 2 lah. So dia turun macam ni. Dia turun macam ni. Ataupun saya buat macam ni pun boleh lah. Macam ni. So mana initial dia? Sini. So dia pergi patah balik. So ini SY ni kita anggap 0. So dia pergi further away bawah. So mesti jadi apa? Negatif. So, pertama sekali kalau tak faham garis. Cari garis permulaan dia tu. Itu adalah height dia lah. Okey, untuk yang ini saya nak buat table. Saya ajar budak saya table. Diorang kena buat table, diorang buat X, diorang buat Y, diorang buat U, was. Okey. So apa yang percuma? Diorang kata percuma ini, percuma, ini percuma. Kenapa ini percuma? Sebab AX sentiasa kosong. AY sentiasa negatif 9.1 because this depend on gravity. Disebabkan AX sentiasa kosong, so VX always equals to VUX. So ini akan sentiasa sama, tak kisahlah bola tu naik atas, bola tu turun bawah, bola tu patah balik. This is fixed. Sebab ini adalah projektan. Okey, lepas tu formula yang hanya boleh guna dekat paksi X ini sahaja. Lepas tu dia akan tulislah WUAT kat sini, WUZAS kat sini. Siapa yang tak biasa mungkin agak pelik lah ni. Kalau dah biasa dia kan laju je. Okay. So U. So kalau dia orang tengok U dekat sini, U ni kena pecah. So dia akan jadi 25 cos 53. Yang ini cos, ni tukar je lah sin. Sin 53. Ini unknown. S pula, S, X unknown. So unknown dia akan buat bulat. Selalunya memang akan ada 2 bulat lah. Okey, SY adalah negative 60. Kenapa negative 60? Saya dah ulang dah lah tadi. Sebab dia turun lebih daripada height original dia. Okey dah, settle table. Dia fokus kat table dia. Apa soalan dia pun tak baca lagi. Soalan nak apa? Soalan nak maximum height. Okey, nampak je perkataan maximum height. Kalau nampak perkataan maximum height, V mesti 0 Maksudnya dia nak dekat yang puncak ni. Ini V0, bukan V yang 0, VY. Sebab VX sentiasa sama dengan UX. Yang 0 hanyalah VY saja. So this is the thing they ask you to find H, maximum height. Okay, so apa yang awak kena buat? Awak kena gunakan paksi Y. Kenapa fokus dekat paksi Y? Sebab height is refer to Y axis. So apa yang saya akan buat, saya hanya tengok pada paksi Y. Jangan tengok paksi X. Paksi Y je. Apa yang you tahu, kat paksi Y mesti VY kosong. So maksudnya you akan guna equation yang hanya ada VY sahaja.
Mana equation yang ada Vy, yang ini dengan ini. Ni tak ada, jangan pakai yang ini. Okey, saya ada time tak? Mana ada time tak? Boleh pakai time. So saya akan pakai ini. Okey, so saya pakai V kosong. Ni semua Y. So Uy adalah 25 sin 53 square. Tambah 2 negative 9.81 SY. So dapatlah SY. So kosong square. Kosong square sama dengan apa ni? 25 darab sin. Mesti ingat ni kalkulator mesti mode radian tutup square. Tambah 2 darab negatif 9.81 darab unknown. Shift calculate. So jawapan saya 20.32 meter. Ini adalah SY daripada mana? Daripada initial, daripada sini sampai ke sini saja. Ini. So ini SY dia. So saya hanya cari SY kat kawasan ni je. So saya nak sampai ke ground. So apa yang saya kena buat? Saya kena tambah 60. So maksudnya height saya adalah 20.32 plus 60. Kenapa plus 60 pula? Tadi kata negatif. No, we are talking about height. Height is a scalar quantity. So kalau saya tanya awak, Alia berapa height awak? Takkan awak kata medium height saya negatif 1.5 meter. Terpaksa saya korek pula nak cari awak. Tak boleh. Height mesti positif. Height we always talking about from above the ground. What? Above the ground. Betul lah. Daripada ground punya ke atas. So that's why dia jadi plus 60. Sebab saya kena tambah dengan height yang inilah. Sebab height yang awak dapat tadi, height dekat atas tu saja. Kenapa kat atas tu? Sebab awak stop dekat zero sini. So patutnya tahu dah lah. Panjang betul saya cerita topik 2 ni. Okay, next. Kita masuk kepada speed. Kata habis lah. Speed before it reach the ground. Cuba tengok dia jatuh macam mana. Dia jatuh macam ni. Dia jatuh sengit. Dia tak jatuh macam ni. Dia bukan jatuh menjunam. Dia jatuh sengit. So bila dia sengit, mesti ada vektor. So you kena pecahkan Vx dengan Vy. So the one that you want to find is this V. So tolong saya rasa kan yang ini daripada awak bulan 7 dah awak belajar. Kalau awak tak tahu lagi nak buat ni, tak tahu nak cakap apa dah. Lama betul nak faham-faham dia. Senang dia cakap. So betul dah lama gila awak belajar benda ni. So kita nak cari V. So nak cari V kena buat magnitude. Vx dah ada, tak payah cari. Vx tadi kan tengok kotak ni. Vx kan sama dengan apa? Ux. Dah ada dah. Berapa ni? 25 cos ni. Saya tulis je lah. Cos 53. Okey, Vy tak tahu. Macam mana nak cari Vy? Tengoklah rumah Y. Jangan pergi tengok rumah orang lain. Tengok rumah Y. Okey, mana satu yang ada Vy? Ini ada Vy, ini ada Vy. Okey, apa yang saya ada? Saya tak ada time. Kalau saya nak pakai yang ini pula, boleh tak saya nak pakai yang ini? Boleh kalau nak pakai Vuzas. So saya nak pakai Vuzas. Semua kena Y tau. Okey, Vy nak cari. Uy berapa tadi? 25 sin 53 square tambah 2 negatif 9.81. SY negatif 16. Nanti dia dah pening lah. Dia kata yang ni tadi negatif 16. Alamak, negatif 16. Yang ni pula ni. Lain. Cerita ni dengan cerita dia ni lain. Cerita dia ni sampai dekat top. Cerita dia ni sampai dah jatuh ke bawah lagi menjunam. So soalan awak ni sekarang sampai ke bawah ke menjunam ke bawah. So that's why saya kena letak negatif 60. Habis tu kenapa Uy boleh sama? Uy dia sama sebab dia start dekat tempat yang sama. That's why lah dia sama. Dah tekanlah kalkulator. Tak boleh lama sangat aku projector ni. Okey, 20 macam mana ni? Unknown squared sama dengan tekan pelan-pelan. Tak boleh laju. 25 darab sin 53 squared tambah 2 darab negatif 9.81
darab negatif 60. Betul tak? Betul. So jawapan saya, VY saya 39.67 lah. Saya kena letak negatif Kenapa saya kena pilih negatif? Because your answer have 2. So I have to choose negative. Why? See your direction is moving downwards. So you have to choose negative. Okay, dah dapat ni bukan jawapan akhir. Kita kena buat magnitude. Sebab dia adalah vektor. So 25 cos 53 squared. Banyak bulat lah square dia ni. Negative 39.70 squared. Square root. Okay. Square root 25 darab cos 53 square. Tu tak saya boleh. Awak kena, kalau siapa nak guna yang macam ni, make sure awak dah biasa guna. Square. Saya salah ke? 44 saya salah tekan Kenapa 44 umi? Sekejap 25 sin 53 2 sin. Tinggal square ke apa? Kenapa salah? Sepatutnya dia darab kan madam? Darab mana? Saya tekan apa? Madam tekan tolak. Yang mana? Yang ni. Tu A and y squared equals to uy squared, betul, tambah 2 aku salah ni Betul lah, kenapa cakap saya salah? Betul jawapan dia. Skema sama. 42.46. Betul lah saya dapat. Sama dengan skema. Saya betul. Apa saya buat betul? Betul. Skema cakap macam tu. So betul jawapan saya. Mana? So jawapan dia 42.46. MS negative 1. Skema dia tulis ni. Ni. Mari tengok skema dia. Betul. 42.46. So, betul lah apa saya buat. Okay. Dan dia minta apa tu? Dia minta speed. Okay. So, kalau dia minta speed, tak perlu ada direction. Siapa yang guna buat, kalau you guna buat, you cari apa sebenarnya kalau you guna buat? You cari time. Lepas tu, you buat mana pula? Kenapa pening aku tengok apa benda ni? Kenapa nak guna buat? Ni cara paling senang ni. Jangan lama sangat ni. Dia tak perlu lama. Dia kalau berapa banyak markas, ni atas tekan kalkulator. Dah. Okey dah. Ni dah setengah jam ni. Patutnya 1 jam ni kita settle kan. Dia dah bagi time. Dia ada bagi time. Boleh juga kalau awak guna buat. Awak dapat apa? A. Awak dapat V. Boleh. Kalau guna buat. Boleh. Kan kalau guna buat lagi senang. Guna buat pun boleh juga. So dua-dua boleh. Nak guna buat pun boleh. Okey, dah settle 5 markah. So berapa tadi kita target 40 je kan? 2 tambah 5 tambah baru dapat 12 markah. Okey, kita cari lagi banyak markah lagi. Okey, soalan nombor 3. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Dia minta, dia beritahu ada golf 50. So ini adalah match. Struck on the club and fly at the 50. If the head of the club was contact 0.5 milli so ini milli bukan meter milli. Macam mana nak tahu beza milli dengan meter? Senang je. Kalau dia jauh, itu meter. Kalau dia dekat, itu milli. So kalau benda yang dekat-dekat, contohnya milli, apa lagi ni contohnya dekat ni millisecond. Kalau ataupun mkg, yang itu memang tak betul lah, milli lepas tu ada kg pula. So sebenarnya kalau awak boleh tengok dekat ni, kalau meter per second ni macam contoh terbaik adalah ini. Nampak tak jauh? Kalau duduk dekat-dekat tu itu adalah milli. Itu beza dia milli dengan meter.
Okay, soalan suruh minta average force on the ball during the impact. So dia minta force, ini guna impulse lah. J sama dengan F delta T sama dengan delta P. So F nak cari delta T dah bagi 10 negatif 3. And then MV minus MU. So F dah ada. Lepas tu mass saya factorize je lah sebab dia guna siapa yang bergerak bukan club tu iaitu bola golf tu. So siapa tolak siapa? V adalah 50 lah. 50 tolak kosong. Kenapa 50 tolak kosong? Sebab kalau kita nak langgar bola golf, mestilah bola golf tu dalam keadaan statik. Mana boleh dia bergerak tiba-tiba awak nak pukul dia. Okey, so awak akan dapat jawapan unknown darab 0.7 kuasa negatif 5 sama dengan 50 kuasa negatif 3 darab 50. So jawapan saya akan dapat F adalah 357.14 Newton. So itu jawapan dia lah. Mari kita tengok betul tak? Kalau sesukati je aku punya jawapan. Betul. Okey, 357. Okey. Tapi dia kuasa berapa tadi? 3 ke 2? 3. Apa yang saya salah kat sini? (357.14) betul. 0.7 mili. Apa pula 3 ni 3. Salah tekan 3. Sini 3. Ni baru betul. 357. 3.57 darab 10 kuasa 3. Betul. So betul 3, 50 kuasa negatif 3. Okey, 50. Alright, soalan seterusnya dia minta change of momentum. So change of momentum adalah delta P. So delta P sama dengan MV minus MU. Ataupun awak just guna FT pun boleh juga. So kata kalau kita guna selalunya soalan nombor 2 ni dia akan berkait dengan soalan atas. So kita guna FT teruslah. So 3.57 darab 10 kuasa 3 darab dengan time iaitu 0.7 darab 10 negatif 3. So jawapan saya tadi tu 3.57 kuasa 3 darab 0.7 darab kuasa negatif 3. So jawapan saya dapat impulse adalah 2.499 kgms negatif 1. Betul ke ni? Betul jawapan dia. Betul lah 2.5. Okey, betul. So 2.5. Okey, untuk yang ini saya nak ingatkan awak dalam kes ni ada 2 force. Saya katakanlah ada rain drop. Okey, rain drop. So dia drop dekat kereta. Ni saya ada tunjuk kat student saya lah rain drop. Okey, dia langgar kereta ni dia ada 2 force tau. Satu force exerted by rain. Satu force exerted by rain. Satu force exerted by car. So rain dengan car, force dia ni sama magnitude cuma opposite direction. So bila baca soalan, kena baca soalan betul-betul. Kalau especially dia minta force ni. Macam kes tadi on the ball. On the ball tak ada masalah sebab awak guna semua ni ball punya. Tapi kalau soalan minta the average force on the club, tempat yang dia pukul tu. Bukan ball tau, dia nak yang kayu tu. So jawapan force awak ni kena ubah jadi negatif. So faham kena faham betul-betul sebab dia menggunakan Newton third law. Di mana force yang awak dapat ni adalah force untuk ball. Tak apalah, tak ada masalah sebab soalan minta dekat ball. Tapi kalau takut nanti kadang-kadang exam dia saja je nak bagi awak, dia nak uji lah awak faham ke tak faham. Dia kata calculate the average on the club. So jawapan awak memang awak tak boleh pakai ni. Awak kan kira guna ni. But then jawapan akhir kena tetap negatif. Sebab force untuk ball dengan force untuk club adalah sama magnitude but opposite direction. Sebab dia obey Newton third law. Okay, dah settle nombor 2.
Okey, kita masuk pula nombor B. Okey, apa benda dia bagi ni? Dia bagi tahu ada mass, classic pinball. Okey, ada period. Ni milli sebab dekat millisecond. Calculate the force, maximum force acted on the ball during this period. Calculate the maximum force. Maximum force ni bukan ni je ke? 6 lah. Calculate the maximum force acting on this period. 6. Senang betul. Jawapan dia 6 Newton. Okey, 6 Newton. Okey dah. Soalan kedua. 6 Newton masa dia dekat 30 hingga 40 saat, milisaat. Okey, so yang ini jawapan nombor 1 awak jawab the maximum force acted on this period adalah masa force dia adalah 6 Newton at 30 to 40 millisecond. Dah, settle. Okay, number 2. The change of momentum. Apa simbol change of momentum? Delta P on 50 to 40. Mana 50? Ni tak ada tengah-tengah ni. 50 kat tengah-tengah ni. 40 dekat sini. Ni kena guna area under the graph. So buatlah area under the graph. Saya rasa yang ini senang kot. Saya malas nak kira ni. So kita tengok jawapan. So kita guna area under the graph lah. So yang ini dia guna 4. Lepas tu tambah yang ni. Oh dia pecahkan. Tak boleh lah. Betul lah. Tak boleh lah. Yang ni trapezium ni besar sangat ni. So kita kena pecahkan. Okay, saya buat yang ini bahagian pertama. Yang ini bahagian kedua. Yang ini bahagian ketiga. So kita ada 3 lah. A, B, C. Kenalah buat. Sebab ada 3 pula. Okay, so kita calculate impulse. Change of momentum tak boleh. Kita kena guna simbol change of momentum. So change of momentum adalah sama dengan apa ni, 5. So yang ni 4. 4 darab 20 tolak 15, 5 lah. So 5 darab 10 negatif 3. Tambah. Ni setengah. Darab 10 mili kan, mili darab dengan yang ni berapa height dia? 4, yang ni 6, 10 lah. Okey, tambah setengah, bukan, ni tak ada setengah. Tambah height dia berapa ni? Height dia 6, yang ini 10. So 6 darab 10 darab 10 negatif 3. Okey, so marilah kita main menambah-nambah. Banyaknya. 4 darab 5 darab 10 negatif 3. Sekejap. Okay, tambah. Darab pula tambah. Setengah. Lemak stop bracket. Darab 10 kuasa negatif 3. Darab 10. Tambah 6 darab 10 kuasa negatif 3. Alamak, manalah negatif apa ni? 3. Negatif 2. Salah. 6 darab eksponen negatif 3. 10 ada. 10 eksponen negatif 3. Betul lah. Sama dengan 130. 130 darab 10 negatif 3. Unit dia adalah kg ms negatif 1. Mari tengok. Betul tak? Itulah 0.13. Samalah. 0.13. 1, 2, 3. Betul? 0.13. Okey, settle nombor 1, nombor 2. Okey, kita baru dapat pemakan tadi. 10, 12. 12 tambah 8 baru dapat 30 12 tambah 8 baru 20. Baru 20. Banyak lagi lah kena cari. Okey dah, kita buat C pula. Okay, figure 3 show a 2 packing crane of a mass 10 and 5 kg connected by a string of passes over frictionless pulley. The 5 kg crane lies on a smooth inclined plane of 40-degree angle. Sketch for showing all the system. Okay, yang ni senang sangat lah ni. Okay, kita buat 10 kg dulu. 10 kg buat dot mesti buat dot. Okay, dia weight ke bawah.
So buatlah weight 1. Okey, yang ini adalah tension. Dah. A ke bawah. Okay, buat pula untuk 5 kg. So dia sengit macam ni. Okey, dia ada weight ke bawah. Weight 2. Kenapa saya nak label weight 1, weight 2? Sebab nanti saya tak nak saya confuse. Sebab weight dia tak sama. Okey, dia ada normal, sengit. Mesti perpendicular to the plane And then dia ada tension. Dia frictionless pulley kan. So dia tak ada lah friction, tak ada external force. Okey, tak ada. So A dia ke mana? A dia ke atas. So dapatlah. Tak tahu lah makan dia 3 kot selalunya. Okay. So next dia suruh calculate acceleration. So apa yang you kena buat? You kena buatlah table. Okay. So saya buat table untuk ni dululah. Ini angle ni kat sini 40 ujung ni. Okay. So saya tak nak angle kat situ 40. So saya akan ambil sini lah 50. Sebab dia bukan 100 Dia adalah 90 darjah. So saya buat ni X, Y, kita ada how many force here, we have N, we have W2, we have tension. So which one equals to MA, A is on X axis. So macam mana saya tahu X axis? Saya kena buatlah dia punya, jangan sengit kan Kalau dia sengit, awak tak boleh straightkan dia, salah tu. Okay, anything that follow the A akan jadi positive X. So opposite 90 degree adalah positive Y. Opposite direction negative Y. Ini akan jadi negative X. So saya highlight. Saya tak nak confuse. So saya tengok dekat sini. So tension dia duduk dekat X. Dia duduk dekat positive X. So dia akan jadi positive T, 0. N dia duduk dekat Y. So kosong positive N. Okay, weight. Look at the weight here. Dia akan resolve kepada 2 komponen. So kita ada negatif. Both is negative lah. Both adalah negatif. Saya suka ini jadi cos. So ini akan jadi W cos 50. Yang ini cos, ini kena tukar jadi sin 50. Okay, dah habis yang ini. Apa benda nak kena buat? Boleh tak saya nak cari A? Macam tak boleh sebab saya tak ada tension kat sini. Dia tak ada bagi tension. So maknanya saya kena buat satu lagi untuk Y. Untuk 5 kg lah. So X, Y, saya ada T, saya ada W1. Siapa kat mana MA ni? Okay, tengok MA ni duduk kat mana. MA ni dia duduk dekat, A ni duduk kat paksi Y. So MA kena kat sini lah. So sini akan jadi 0. So anything that follow the A akan jadi positif. So 0, positif W1. Ini akan jadi negatif. Dah, tak nak tengok dah tu. Kita pergi fokus kat table. Okay, this question asks you to calculate. Dia suruh you calculate acceleration. So saya guna yang ni dulu lah. Okay, so yang ini akan jadi negatif T tambah W1 equals to MA. So bawakan tension ke sana ni ke sini. So W1 minus MA equals to T lah. So MA sama dengan MG tolak MA sama dengan T. Berapa M ni? M ni saya ambil M 10 kilo lah. So 10 9.81 tolak 9A sama dengan T. So this is become my first equation. Okay, next saya akan pakai untuk yang ini pula. So I will look out at X component first. So negative W cos 50 minus T equals to MA. So minus, bawa ke sana lah sebab saya nak jadikan T sebagai subjek. Saya nak samakan nanti. So T equals to MA plus MG cos 50. Di mana this tension and also this tension are same. Kenapa dia sama? Because tension of the string, kita pakai tali yang sama. So that's why the tension will be the same lah. But please be careful ya, your M here is not the same. Because you tengah buat yang ini untuk 5 kg. So ini kena 5, ini kena 5. So cos 50 degree. Kenapa Adrina tiba-tiba raise your hand? Okay, so ini my second equation. Ni matematik lah, boring dah ni matematik.
Okey, 1 sama dengan 2 lah. So yang ini akan jadi 1 kat sini lah. 10, 9.81 tolak 9A sama dengan 2 warna hijau tadi kan. 5A tambah 5, 9.81 cos 50. Nampak macam panjang, tak panjang pun. Apa yang best kalau awak pandai guna kalkulator ni, awak tak perlu alih-alih pun. Awak terus je tekan. Tekan 10 darab 9.81 tolak 9, manalah 9, 9A. Sama dengan 5 anet. Tambah kat bracket lah. Madam 10A. 10A. Mana pula datang 9 ni? 10. 10A. Okey, 9.81 darab cos 50. Kalau cos ni kan dia macam kena bracket 2 kali. Okey, so jawapan A saya 4.44 ms negatif tu. Saya rasa jawapan saya betul ni. 44. Rasa lah. Mana exam mana ada skema. Exam nanti awak kena kira lah 2-3 kali. Betul lah 4.44. Tengok lah. Cara saya, 2 je. Ni 1 ni dah settle. Nampak tak? Saya tak alih pun. Awak buat apa awak nak alih-alih? Awak tak ada markah pun. Tak ada siapa nak bagi awak markah alih-alih. Ni bukan matematik, ni fizik. So tolonglah. Banyak kali budak saya sama je, tak nak juga guna kalkulator tu. Dia ingat sem 1 ke dia jumpa fizik, sem 2 pun dia jumpa fizik lagi. Dia tak nak juga guna kalkulator canggih tu. Kalkulator ke main canggih lagi. Dah settle 5 markah. Okay, nombor 4. An unknown airless planet. Okay, kita pergi planet. Drop. Okay, nampak je perkataan drop. Tolong ingat ya, U mesti kosong. Kalau drop, mesti kosong. Tak boleh. Itu throw. Throw tu baling. Baling betul ada U. Kalau drop, dia terjatuh. Dia tak ada U. Okay, dia bagi mass. Lagi dia bagi apa ni? Dia bagi apa ni ni S ni di sini jatuh dari situ. The mass hit the bottom with the speed. So ini V. So ni semua paksi Y ni rasanya sebab drop jatuh kan dia jatuh macam ni. So ni semua paksi Y. What is the acceleration of the gravity of this planet? Okay, awak jangan tertipu walaupun ini nombor 4. Janganlah nak guna buat uzas tu. Sebab awak kena ingat dia susun ikut by topic. So kalau topik 4 ni kita adalah power. Work, energy and power. So you kena guna salah satu ni. So ini konsep apa? Dia guna konsep conservation of energy. Tapi kalau madam saya nak guna wuzas suat boleh. Awak akan dapat jawapan yang sama. Cuma dari segi pemikiran, dari segi awak dah belajar tu kan macam Samarbah dia tahulah topik 2 tu, tapi kalau boleh awak tahu sebenarnya ini mesti guna work, energy, power. Okay, energy apa yang ada kat atas dia hanya ada U sebab dia ada height. Dia drop, mana ada kinetic energy. Apa dia jatuh, dia ada kinetic energy. So MGH half mv square mm potong 9.81. 9.1 negatif ni hanya kat topik 2 je, yang lain tak ada So yang ini 60 sama dengan setengah V squared. So dapat V. Kenapa senang sangat? Yelah senang 2 markah, bukannya 20 markah. 2 markah, awak janganlah fikir teruk-teruk sangat. 2 markah tu, satu adalah gantian saya ajar awak. Satu tu gantian, satu tu jawapan unit. Dah. Tak ada markah apa benda ni 20 markah tu. Itu je. So setengah, matematik ni tak ada markah. Sebab apa? Matematik ni bukan matematik, ni fizik. Okay. So jawapan dia adalah 34.31. Dia nak apa ni? Dia nak acceleration So maksudnya saya kena carilah pula acceleration. Dia nak acceleration. Okay, so kita guna wuzas balik. Kenapa susah sangat pula ni? Kalau guna, mana ada formula A lagi ada ke? Mana dah, wuzas je lah. Pula guna topik ni pula.
square, kosong square tambah 2A nak cari S adalah 60. 60 ke negatif 60? Negatif 60 saja sebab dia jatuh ke bawah ni. So, saya akan dapat 34.31 square. Square, alamak, square dia kat situ. 31 square sama dengan kosong square tak adalah. 2 darab unknown darab negatif 60. Saya punya calculator dia tak boleh laju sangat. So A saya 9.81. Betul ke ni? 1.2 salah ni. MGH, ya Allah, memanglah saya dah boleh masukkan G9.81 pula, kenapa tu saya pelik sangat ni. Okey. Ini tak ada, ini yang kita nak cari. Sekejap, salah. G nak cari. G baru kan. So, V tadi berapa dia jatuh? 12. Okey, cari G. Unknown darat 60 sama dengan setengah darat 12 square. Betul lah, 1.2 ms negatif 2. Sebab G tadi tertipu pula. G tu adalah gravity dekat planet tu. Dia bukan 9.81. Betul, dia guna V12. Okay. Alright, soalan number B. Apa benda pula ni? A figure 4 show a 10 kg lawn mower with initial at rest. So at rest, U dia kosong lah. Pushed by a person at distance 12 cm, he pushed at 15 Newton in the direction of 40 degree below horizontal. The frictional force between the mover is negligible. Calculate the work done by pushing the force F. So dia minta soalan ni tanya W. Work sama dengan Fs cos theta. Okay, so kita ada F. F ada tak F? F ada 50. Okay, lepas tu apa lagi dia bagi? Dia bagi tak S? Ada, dia bagi S 12, terjalan. Okay, kita kena cari angle lah. So angle antara F dengan S. Okay, so macam mana nak cari angle antara F dengan S? So kalau kita tengok dekat sini, S awak ke sini, F awak ke sini. So ini je lah angle yang awak cari. So jawapan dia, angle dia ambil 40 je lah. So tak perlulah pening-pening. So ambil je angle 40. So 50 darab 12 darab cos 40. So jawapan dia adalah 459.63 Joule. Betul tak? Tak tahu. Okay, betul. Alright. Okay, next soalan kedua dia minta final velocity. So velocity ni kita akan pakai work lah balik. Work punya formula, work sama dengan delta K. So awak dah ada tadi work untuk force 449.63. So yang ini kita guna half mv squared minus half mu squared lah. So m bukan ada ke m 10 kan. Okay, v nak cari. Lepas tu kan dia dekat at rest. So at rest kosong. Malahlah saya tulis ni jadi kosong lah. Tolak, sorry, ni tolak. So maknanya saya hanya tinggal ni. So tekanlah kalkulator. 459.63 sama dengan setengah darab 10 darab unknown square. So jawapan saya dapat adalah 9. So V saya dapat 9.49 ms negative 1. Betul tak?
Betul. So senang je kot soalan ni, direct je ni soalan ni. Dah settle 2. Okay, soalan seterusnya dia minta power supply by force for 15 minit. So dia minta power supply. So kita guna formula power lah. So apa formula power? So power sama dengan FV tu kalau dia adalah constant. Ada tak dia cakap jenis constant? Tak ada kan? So dia kata for 15 minutes. So kita pakai W/T. Okay, kita pakai formula power sama dengan work over time. Work dah ada dah. Time? Oh, kena tukar lah. Darab 60. Kenapa kena darab 60? Sebab kita nak tukar dia kepada second. So 459.63 divided by 50 times 60. So jawapan awak adalah 510.7 times 10 power of negative 3 watt. So kita dapat. Betul tak? Betul. Betul lah 0.51. So 0.51 samalah watt dia. Okay, so kita masuk soalan nombor 5. 1 jam ni nanti target 1 jam mesti sampai nombor 5. Ni saya pun dah lambat dah ni. Saya terlebih 1 saat dah. 1 minit. Sampai nombor 5 mesti awak start exam berapa? 9 9 ni dia tak seawal muat itu. 9. Maksudnya pukul 10 dah kena habis dah sampai nombor 5. Saya kena laju sikit lah. Okay. So dia bagi 50 kg rider kat ferry wheel lah. Ferry wheel dia adalah vertical. Dia ada 3. Vertical, horizontal dengan bentuk con tu. Okay, soalan ni dia nak apa ni? Dia suruh cari diameter, dia bagi diameter, dia bagi mass, dia kata dia bagi AC. Calculate angular. Apa simbol angular? Angular omega. Apa formula omega? AC sama dengan V square over R. Lagi cuba tengok list kat depan, ada satu lagi lah R omega square. Okay, AC dah ada iaitu 10. R ada tak R? R dia dah bagi diameter. So diameter sama bahagi 2 dapatlah 12.5 kan. So R dah ada. So boleh tak nak cari omega? Macam senang sangat ni. Dapatlah omega. So kita dapat 10 sama dengan 12.5 darab unknown square. So jawapan saya adalah 0.894 rad per second. So itu jawapan saya lah. Rad per second. Betul tak? Inilah kita tengok. Korang suka hati je. Betul. Dah 0.89. Saya buat 3 lah. 0.894. Okay, soalan kedua. B. A dah settle A dah settle, kita buat B pula. Okay, ni bentuk con. Inilah bentuk con, dia bagi gram. Okay, kena tukar nanti kepada kg. Lepas tu dia bagi length. Lepas tu dia kata dia ada radius. Radius. Calculate the linear speed. So, linear speed ni kita cerita pasal V bukan omega. So, apa yang awak kena buat? You kena buat free body diagram. So kita kena buatlah free body diagram. So macam mana free body diagram saya? Bola tu saya punya objek So dia ada tension, dia ada weight. So AC dia, mana center dia? Sini. So AC dia ke sini. Okay, so macam mana ni cerita dia ni? Dia kena buat table lah. Tapi angle saya kat mana? Angle saya kat atas ni Angle sini, so maksudnya dia attach dekat paksi Y. So yang ni kena pelik sikit lah awak punya table tu. Okay, kita buat. Kita try sampai 10 lah. Okay, X, Y, tension, weight. Which one? Okay, saya buat lah. Siapa yang sama arah dengan AC akan jadi positif X, opposite negatif X, 90 degree, positif Y, opposite negatif Y. Saya harap awak faham lah benda ni yang ni.
So maksudnya dalam kes ni tension yang saya kena resolve. So mana equals to MAC, tengok MAC ni duduk kat paksi X. So sinilah kena MAC, sinilah kena 0. So tension dia akan ada 2 lah. Okay, disebabkan tension saya ni dia duduk dekat Y tau. So yang ini akan jadi sin. Yang ini yang akan jadi cos. Dia terbalik. Okay, weight kosong negatif W. Kenapa ke bawah so dia duduk kat rumah negatif Y? Okay, next. Apa nak kena buat ni? Banyak sangat unknown ni. Okay, kalau banyak sangat unknown, you kena jadikan tangent. So, T sin theta equals to mv squared over R. So, this is my first question. Yang ini untuk paksi X. Okay, untuk paksi Y, T cos theta minus W equals to 0. So, it's become T cos theta equals to mg. So, this is my second equation. So apa yang saya akan buat next, saya akan jadikan tangent. So macam mana nak jadi tangent? Dia mesti TSC, iaitu tangent sama dengan sin bahagi cos lah. TSC, tak tahulah macam mana nak hafal TSC. Okay, so maksudnya siapa sin? Sin 1 ni ya. So maksudnya 1 bahagi 2 lah. So dia akan jadi T sin theta bahagi T cos theta sama dengan mv squared over R sebahagi mg. T, M cancel. So ni jadi tangent. Ini jadi, saya tak suka, saya biar je macam ni. Sebab saya tak nak pening kepala, nanti kan nak kena alis apa, biar je macam ni. Okay. So, ada tak angle? Angle tak bagi, tapi angle boleh cari kot. Dia dah bagi length. Length tadi berapa? Length tadi 60. Dia bagi radius 30. So awak boleh gunalah tentu tidak susah. Tentu tangent theta sama dengan tidak, betul lah? Tidak susah. Susah betul ke salah ni? Bukan tangent. Saya tidak hafal sin. Saya tidak hafal. So saya dapatkan theta. Tapi ni sin 30/60. So saya dapat 30. So angle saya adalah 30. So masuk dekat sini, tangent 30. V nak cari, R 30 cm kena tukar kepada meter bahagi 9.81. Okay, so tangent, mana tangent? 30 sama dengan unknown squared bahagi 30 kuasa negatif 2. Salah. Per. Boleh jadi macam tu. Baik, boleh jadi. So jawapan dia 1.3. Baik. Apa yang saya salah ni? Tangent 30 betul. V squared R over G. Saya salah tekan ni. Tangent 30 sama dengan per atas ni yang kena ni unknown squared bahagi 30 kuasa negatif 2 bahagi 9.81. Saya dapat 1.3. Jawapan dia apa ni? Cos mg. .70. Angle betul dah. T cos betul. T sin betul.
Tangent 30 sama dengan unknown squared bahagi 0.3 darab 981. 1.3. So jawapan dia ni salah. Itulah. So saya dapat V 1.30 ms negatif 1. Dia salah kira lah tu. Jawapan skema tu salah kira. Okay dah. So habis dah 1 jam untuk ni. Okay. So saya akan stop sampai pukul 10. So kalau boleh nombor 6 ni kena dapat full mark. So saya rasa saya akan stop sampai nombor 6 lah. Sebab kalau ikutkan kita dah dapat berapa makan ni? 3 tambah 2, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 2 dapat berapa? 13. 13 tambah 5, 18. 18 tambah atas tadi 20 kan? So 20 tambah 18 baru 38. Kita target 40 ke atas. So maksudnya awak kena at least sampai nombor 6 lah. Itu kalau awak betul jawab semua lah. Kalau tak betul jawab semua, kena jawab semua betul. At least jangan telur ayam. Kena pecahkan telur ayam tu. Jangan kosong lah. Kalau awak dapat kosong, susah lah sikit. Okay, kita tengok soalan nombor 5, 6. Soalan nombor 6. Masuk je topik 6. Tolonglah ingat. Kalkulator mesti mode radian. Conteng lah kat mana-mana. Conteng. Ingat-ingat. Masuk je. Nombor 6 radian. Ingat tu. Okey, soalan ni dia bagi load. Okey, dia bagi load berapa ni? Dia bagi load dia bagi mass. Okay, lepas tu dia bagi simple harmonic motion. And then dia bagi semua dalam, ni dalam cm. Be careful, time dalam second. Okay, soalan minta velocity and acceleration at T4. Okay, so soalan ni dia minta suruh cari bila T adalah 4 second. So ada banyak cara. Pertama boleh je awak guna Y 5 sin 4 pi T awak 4. So cari je Y dulu. So ingat kalkulator mode radian. So saya kena tukar ni sebenarnya 5 darab sin 8 pi lah kan. Alamak, salah pula. Betul. Okay. Saya punya jawapan ni tak betul sebab saya tak tukar. Okay. Okay, jawapan dia kosong. So maksudnya dia duduk dekat equilibrium. Okay, so lepas tu saya gunalah formula partikel iaitu V sama dengan plus minus omega A squared minus Y squared. So omega ni kan ni omega T. Okay, so 4 pi lah. Awak 5. Tapi ni 5 cm tau. So kena tukar darab 10 negatif 2 lah. Squared tolak kosong. So saya akan dapat jawapan. Kalau siapa yang guna ni biar je jawapan plus minus. Awak jangan pandai cakap dia plus atau minus. Jawapan biar dalam plus minus. Sebab formula awak tu memang awak pakai plus minus. Yang ni pelang ke? Okay, 5 darab 10 negatif 2. So jawapan saya akan dapat 0.628. Okay. Biar plus minus jangan ubah. Okay, A pula kita akan guna formula dia bagi perkara negatif kan, negatif omega squared Y. So negatif kan, ada negatif. Tu ada negatif. So negatif omega adalah 4 pi square. Y adalah kosong. Tak ada lah, kosong je lah. Kosong. Kalau kosong pun letak tau unit. Okey, dah habis. Nombor 6. 1. Okey, nombor 6 2 pula. Dia minta maximum speed. Apa simbol maximum speed? Ni kena hafal ya. Vmax. Vmax sama dengan AU. Kalau Amax sama dengan AU square. Okey.
kalau saya jadi awak kan, A max ni sebenarnya dia sama je dengan ni lah. So saya tulis je jawapan dia 0.628. Sebab sama je ni. Okay, lepas tu R squared ni A tadi berapa A tadi? A tadi 2. Omega A tadi 5 kan? 5 darab 10 negatif 2. So 5 darab 10 negatif 2. Squared omega tadi 2 pi squared. So yang ini akan dapat 5 pi. Boleh mak ada berat. 5 pi 2 darab 2 pi. So jawapan yang ini akan dapat, siapa yang squared? Squared tu A tak squared. Okay. Jawapan yang saya akan dapat adalah 1.97. Kan 5 darab 10, yang ni tak ada squared. Omega, omega 4. Okay, 4 pi. So jawapan dia 7.896 ataupun 7.896 lah, ms negatif 2. So ni jawapan dia. Okay, next dia minta total energy. So total energy kita guna formula E lah. So E sama dengan half m omega squared A squared. So M ada, omega ada, A ada. So saya bagi terus tahulah jawapan dia. Saya rasa jawapan dia betul ni. Mari kita tengok jawapan. Mana nak tengok calculator dia ni lah. So ni tadi betul, kosong, betul. Ni M omega squared A squared. M ada, omega squared. Sebab omega tadi 4 pi kan. So dia squared jadi 16 lah. So A squared. So ini jawapan dia lah. Okay, next. Soalan B. Soalan B. Soalan B dia cerita pasal blok. Dia horizontal. So maksudnya blok tu dalam keadaan horizontal. Spring. So dia melakukan HHM. Ini adalah spring constant K. Dia suruh cari period. Nampak je spring constant kita pakai mark lah. Betul lah dia guna formula mark. M ada, K ada. Make sure M ke dalam unit kg So you dapatlah period. Next dia suruh cari apa? Nombor 2. Dia suruh cari if the period, if you want the period is to be 0.25, calculate the new mass. So masa dia guna mark, tapi K constant tau. So period dah ada, period tadi period baru 2.5, so 2.5, 2 pi, mass baru, K masih lagi 200. So kalau saya jadi dia, saya buat je lah macam ni, 2.5, 2.5 sama dengan 2 pi darab per unknown bahagi 200. So jawapan dia 31.66 kg. Betul. 10 markah. Sebab nak laju ni pasal ni. Dia dah keluar laju ni. Okey, soalan nombor C1. Tengok simbol C1. Saya target sampai nombor 6 je lah. Saya stop sampai nombor 6. Dia bagi tahu ada sinusoidal travel in a positive x direction, amplitude, and then dia bagi wavelength, dia bagi frequency, vertical position when x is 0, at x0 t0. Maksudnya dia start dekat equilibrium lah. Okay, ni graph sign lah, graph sign. Okay, calculate angular frequency dan wave number. Angular frequency simbol dia omega, wave number simbol dia K. So macam mana kita nak cari omega? Okay, so dia dah bagi frequency. So you boleh dapat period. And then kita tahu omega sama dengan 2 pi over T. So T dah ada. So you dapatlah omega 50.27 rad per second. Next, dia suruh cari K. K sama dengan 2 pi over lambda. So lambda dia dah bagi tadi kot. Rasanya dia bagi tahu distance antara mana-mana. Ni wavelength. Dia dah bagi 40 cm. So tukar kepada meter. So you dapatlah unit dia rad M negative 1. Kau unit dia M negative 1 je ke? Ada rad
So itulah dia punya ni. Check M-1 je unit tadi. Okay, nombor 3 dia suruh letakkan equation lah. So you guna formula sign lah. Kenapa sign? Dia start dekat 0 kan tadi. So kita guna Y sama 0.15 sin omega T minus KX. Make sure kena tulis ni Y and X dalam meter, T dalam second. Okay, dua lagi soalan. Okay, next soalan seterusnya dia tanya pasal dia bagi tension 50 cm, dia bagi mass, dia bagi ni tension. Calculate speed. So untuk wave so V equals to F lambda ataupun you guna V equals to square root tu. Ya ni. T over mu. Tension ada, mu tak ada. Mu adalah mass per unit length. Mesti string punya. So mass ada, length string ada. So dapatlah jawapan. Okay, next soalan dia minta fundamental frequency. Ini adalah case string. So dia satu mata. So kita akan pakai formula yang L ni sama dengan lambda over 2. So mesti guna formula yang over 2. Sebab awak ada dua formula. Satu F sama dengan NV over 2L. Satu lagi F sama dengan NV over 4L. Dua L yang awak pakai sebab dia bahagi dua. Kalau 4L ni kalau dia case close open. So kenapa N tak ada? Sebab N awak fundamental satu lah. So F nak cari, V dah ada, V atas tadi. So darab dengan length lah. So dapat jawapan. Okay, so 13 markah total tadi. Okay, so saya madam stop dekat sini dulu. Yang lain ni nanti madam you all boleh tanyalah. Tengok je lah. Screenshot ke apa ke sekejap ni. Bawa boleh tanya saya dah datang lah kat unit tu. Tanyalah nombor 8 ni. Terus tengoklah rakaman saya rakam dia ni. Saya rakam ni pergilah kat YouTube saya ke apa ke. Okay, saya terus bagi link kehadiran. Mana link kehadiran? Larat dah cakap. Penat. Sakit dah lah punya. Manalah tu kejap. Dia kena pergi dekat orang. Ni. Pergi kat ni. Kalau tak dapat, sekejap saya ambil dia punya ni. Copy ni. Macam mana nak boleh? Sini. Bukan, salah tempat. Saya tahu. Freeze. Sini. Saya share. Saya share kat sini. Okay. Ataupun siapa nak tengok kat sini. Ni. Link kehadiran. Isi dulu link kehadiran. Okay. Okay, bagus lah. Ramai ni. Ramai ni ada dalam ni. So, tahniah lah. Berada sampai ke akhir. So, terus sambung buat. Target 40 ke atas. Boleh? Pasti boleh. Kenapa tak boleh? Mesti dah boleh. Okay. So, good luck for your exam. Ingat macam saya cakap tadi. Satu soalan, satu paper lah. So, sikit lagi lah. Boleh lagi tu, insyaAllah boleh. Dia doakan terbaiklah untuk awak. Okay. So, madam stop dekat sini dulu. So, selamat malam. Okay, goodbye. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam.